kahwin dengan Nabi? Okey, dalam isu ni ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama, riwayat yang datang daripada Al-Waqidi, yang mengatakan Nabi bila kahwin dengan Khadijah umurnya 40 tahun. Umur Khadijah 40, umur Nabi 25. Riwayat yang kedua, riwayat yang datang daripada Ibnu Ishaq, yang mana dia mengatakan umur Khadijah 25, umur Nabi pun 25. So dua riwayat ni, apabila kita buat perbandingan antara Waqidi dengan Ibnu Ishaq dari sudut kekuatan, ketokohan, kekuatan ingatan, cara pelihara hadis lebih kuat ada pada Ibnu Ishaq. Kerana Waqidi ni banyak riwayat benda yang pelik-pelik. Maka sebab itu dalam hadis Waqidi tidak diterima. Terutama apabila dia menyanggahi ulama lain, menyanggahi perawi hadis lain. Bila mana dalam isu ni dia menyanggahi Ibnu Ishaq, maka riwayat Ibnu Ishaq lebih ke depan ataupun lebih menonjol. Bahkan dalam, kalau kita bincang dari sudut logik pun, sebenarnya umur Khadijah lebih logik kalau kita kata umur dia 25 tahun. Sebab anak dia dengan Nabi berapa orang? 6 orang. Okey? Kita bukan sanksi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan nak jadikan, orang tua pun boleh bersalin. Tapi dalam isu ni, bila mana tidak ada bukti datangnya mukjizat, tiba-tiba ada dua riwayat, kita nak pilih mana satu. Kekuatan ada pada Ibnu Ishaq, logik pun ada pada Ibnu Ishaq, so kita gunakan Ibnu Ishaq lah, 25 lah. 25. Susah lah ustaz, saya dah plan nak kahwin dengan perempuan umur 40. Tak ada masalah. Kata oleh kerana dengar hadis itulah saya nak kahwin dengan calon isteri saya. Saya umur 25, saya nak kahwin dengan dia umur 40. Tak ada masalah. Nak kahwin dengan orang umur 40 ke, nak kahwin dengan orang umur 50 ke, nak kahwin dengan orang yang lebih muda ke, kahwin ni bukan satu benda yang ada bab yang ketat. Sebab isteri Nabi bukan Khadijah seorang. Nabi kahwin dengan Aisyah lebih muda. Memanglah Khadijah tu, kalau ikut pendapat yang apa, yang biasa kita dengarnya 40 lah. So kita dengar pendapat yang baru kan 25, dan itu lebih logik. Pada saya itu lebih kuat pendapat tu. Tapi benda ni, ustaz, maknanya selama ni kami kena tipu lah ustaz. Tak. Ini bukan masalah tipu tak tipu. Ni masalah ada dua riwayat. Oleh kerana ustaz zaman dulu dia maklumat terhad mungkin, dia cuma baca riwayat yang tu saja, dia sampaikan apa yang dia tahulah. Tapi bila ada maklumat yang baru, so kita revise baliklah maklumat tu. Jadi orang zaman dulu bodoh lah ustaz. Itu awak punya kesimpulan, saya tak kata. Tapi ulama' dulu telah amanah buat kerja mereka sekadar yang mereka mampu. Cumanya, apa yang mereka tak sempat buat, kita sambung. Apa yang mereka tinggalkan, kita nilai, kita semak. Kalau betul, kita teruskan dan pertahankan. Kalau ada perlu perbaikan, kita betulkan. Masuk neraka lah mereka. Allah akan berikan syurga kepada orang yang ikhlas untuk agamanya. Tetapi kalau kita dah tahu salah, kita bela juga. Yang ni problem lah. Kita bukan nak lawan ulama' dulu tak. Kita hormat dan kita nak sambung kerja mereka. Tetapi kebenaran lebih kita sayang daripada tokoh. Satu hari nanti saya akan mati. Ini dah nak habis tu. Nak suruh berhenti lah tu. Saya akan mati. Satu hari nanti. Saya mati. Tak semestinya apa yang saya cakap itu semuanya betul. Orang yang kemudian datang akan nilai balik apa yang saya cakap. Tak betul, tolong perbetulkan. Benda ini benda yang biasa dalam dunia akademik. Tidak ada yang maksum melainkan Nabi SAW. Kalau ada orang kata Rozaimi cakap semua betul, awak telah tak betul. Kerana ada benda yang saya cakap mungkin terlepas cakap, mungkin saya lupa, mungkin saya tak sedar. Tanya Sobri, kadang-kadang saya terlepas cakap dalam kuliah, saya call dia balik, saya kata tolong edit balik video saya. Kerana saya ada terlepas cakap, saya ada lupa satu benda, saya hurai tak habis. Tanya Sobri, kameraman ni, banyak tolong. Ni tim-tim ni datang dari Penang ni kan. Jadi benda ni benda biasa dan saya tak malu untuk akui. Saya tak malu untuk akui kerana saya insan, saya manusia, terdedah kepada lupa, terdedah kepada silap. Begitulah ulama-ulama kita yang dulu, dan begitu jugalah ilmuwan-ilmuwan yang datang selepas pada saya. Ada salah dan ada silap. Perbetulkan yang mana salah. Tolong bagi betul. Kerana kita berjuang bukan untuk menaikkan nama kita.
Kerana satu hari kita akan mati. Satu hari kita akan silap. Tetapi kita berjuang. Ingat, perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah. Walaupun kadang-kadang ada orang bagi WhatsApp kat saya. Dia kata, doktor tolong dengar ceramah ni. Saya pun dengar. Dia kutuk saya gila-gila. Dalam masjid, saya tak boleh nak kata apa. Kadang-kadang ada yang sebut nama, sebut keturunan, kutuk ahli keluarga. Ada. Last sekali dah banyak sangat dok bagi, saya kata, tak payahlah bagi dah benda ni. Kerana Islam ni tak pernah kalah dan tak pernah menang kalau saya dipuji ataupun saya dihina. Saya dihina apa sangat? Saya buat apa untuk Islam? Kalau saya dihina pun, Islam, apa kena pada Islam? Tak ada kena apa. Cuma kita kena fikir, apa yang kita perlu bagi untuk Islam? Kalau kita tak buat, Allah Ta'ala akan datangkan orang lain. Jangan fikir untuk naikkan nama sendiri. Fikir bagaimana nak mengembangkan dan memartabatkan Islam. Walau sekecil-kecil benda, kita buat. Walau sekecil-kecil perkara, kita buat. Asal namanya sunnah. Ajar keluarga, ajar masyarakat. Kalau orang kata, ustaz ni tak ada bincang benda lain ke? Bincang kecil-kecil. Saya orang kecil, saya orang marhain. Ini yang saya mampu buat. Nak bincang benda besar-besar, saya duit deposit nak masuk pilihan raya pun tak cukup lagi. Saya bincang benda kecil lah. Tak habis-habis cerita bab salat ikut sunnah. Apa, ulama' dulu tak sunnah ke? Tak. Kita bincang ni pandangan ulama' lah. Bukan pandangan kita. Pandangan ulama' tu kita pilih mana yang kita rasa penilaian kita yang dekat dengan kehendak Allah dan Rasul. Berdasarkan penilaian kita. Kalau orang lain ikut penilaian dia lah. Dia ada penilaian dia. Kita tak marah dia, dia tak marah kita. Biarkan perjalanan, perbincangan ilmu sehat berjalan. Biarkan ilmuwan berbicara. Pakar ekonomi boleh berbicara tentang ekonomi. Pakar perubatan boleh bincang tentang perubatan. Mereka berbeza pendapat. Vaksin elok ke tak elok? Tapi kenapa bila masuk bab agama, bila ilmuwan berbeza pendapat, kita gunakan jalan yang tidak sihat, sekat. Kita guna jalan tak sihat, label, kutuk, maki hamun. Kenapa tidak boleh duduk sepentas? Bahas elok-elok. Bukan cabar-cabar lepas tu lari. Jadi benda-benda ni kita kena budayakan sihat supaya kita berbincang secara sihat. Saya tahu dalam dewan ni pun ada yang tak puas hati. Tengok-tengok macam tu je. Buat report. Buatlah report. Tak ada masalah. Buat report. Kerana awak juga, kerja awak juga sedang direport oleh malaikat. Tak ada masalah. Saya okey. Kerana apa yang saya sampaikan ini, inilah apa yang saya belajar. Kerajaan habis hampir 1 juta nak hantar saya pergi belajar. Daripada degree, master, PhD. Hampir 1 juta. Saya balik. Saya sign kontrak dengan kerajaan untuk menyampaikan ilmu. Hari ini saya sampaikan apa ilmu yang saya belajar. Saya tak ada kepentingan apa. Kalau saya nak kepentingan dunia, saya tak cakap benda-benda ni. Saya tak lawan arus. Saya ikut je orang Melayu. Boleh masuk TV. Boleh jadi selebriti. Ceramah RM1,000 lebih. Kan? Tapi bukan itu tujuan kita. Satu hari kita akan mati. Kita akan bawa amalan. Apa yang kita dah buat untuk agama. InsyaAllah. Saya tak kata saya hebat. Bahkan saya kata, jangan kata saya semua benda yang saya sebut betul, perlu dinilai semula. Yang mana salah, tolong betulkan saya. Dan saya terima. Banyak benda orang tegur saya. Sahabat-sahabat tanya hadiah Kemal. Dalam grup kadang-kadang ada sahabat-sahabat yang lebih muda pada saya tegur saya. Doktor tak boleh buat macam ni. Doktor kena buat macam ni. Saya kata terima kasih atas teguran. Teguran terbetul, saya terima. Kita insan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa. Maaf kalau ada bahasa-bahasa saya yang agak kurang sesuai mungkin. Tapi saya faham. Waktu sejuk. Dalam keadaan kita pun hujan. Kuliah pun lama. Kalau saya tak gunakan bahasa-bahasa yang macam tu, mungkin kita akan rasa mandom dalam kuliah. Jadi saya terpaksa gunakan beberapa kaedah untuk awak dengar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak atas jemputan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah balik pada pengurusi.